Lisaumi fawaid. Berpuasa ini banyak faedah dia. Raf'ud darajat. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala mengangkat darjat dan kelebihan orang-orang yang berpuasa. Wa takfirul khati'at. Dan Allah Ta'ala menghapuskan kesilapan dan juga kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Wa kasrus syahawat. Allah Ta'ala juga merosakkan ataupun mematahkan hawa nafsu dan keinginan yang dikuasai oleh syaitan-syaitan. Wa takthirus sadaqat. Dan Allah Ta'ala juga memberi kita ni banyak kelebihan-kelebihan apabila kita bersedekah. Wa tawfirut ta'at. Dan Allah Ta'ala juga akan menyempurnakan ketaatan kita. Amalan-amalan kita dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala akan sempurnakan. Wa syukru alimil khafiyat wal jizani anil khawatir al ma'asi wal mukhalafat. Dan menolong daripada kita ini tidak berfikir dengan perkara-perkara yang mengarut, menolak kita, menghalang kita daripada berfikir tentang perkara-perkara maksiat. Itu antara kelebihan-kelebihan apabila kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. Bagaimana Allah Ta'ala mengangkat darjat orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffadatis syayatinu aw kama qala." Amo yakin hadis ini kita sering kali dengar apabila tibanya Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila datangnya bulan Ramadan, alhamdulillah kita berada dalam bulan Ramadan, maka gapo yang Allah Ta'ala buat? Yang pertama, futihat abwabul jannah. Allah Ta'ala dibukakan segala pintu-pintu syurga. Banyak mana pintu syurga ni ada? Banyak itulah yang Allah Ta'ala buka. Wa ghulliqat abwabul nar. Allah Ta'ala juga bila dia buka pintu syurga, dia akan tutup pintu neraka. Wa ghulliqat abwabun nar. Allah Ta'ala akan tutup pintu-pintu neraka. Yang ketiga, wa suffidat asyayatin. Maka akhir sekali Allah Ta'ala akan belenggu setan. Allah Ta'ala akan ikat setan, Allah Ta'ala akan belenggu setan. Ini hadis sahih yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ulama-ulama kita telah memberi dua tafsiran kepada hadis yang membaca tadi. Yang pertama, ulama kata yahtamilu annahu zahirun wa haqiqatuh. Maksud yang Nabi sebut itu adalah berdasarkan kepada zahir hadis. Berdasarkan kepada zahir hadis. Maksudnya apa? Allah Ta'ala betul-betul buka pintu syurga. Allah Ta'ala betul-betul tutup pintu neraka. Allah Ta'ala betul-betul ikat dan juga belenggu setan. Ni tafsiran ulama. Maknanya bila Allah Ta'ala kata buka pintu syurga, buka sengoti. Allah Ta'ala kata tutup pintu neraka, tutup sengoti. Dan bila Allah Ta'ala kata aku igat, aku belenggu, aku takak setan, aku buat sengoti. Ini tafsiran daripada sebahagian daripada ulama. Nak royaknya tiga karuni ni tidak berlaku dalam bulan yang lain. Sebab itulah
awal-awal sebelum bulan Ramadan, amo pernah sebut bagaimana kita kena buat persiapan, kita kena buat persediaan apabila melangkah masuk di dalam bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan ini tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Tak sama dengan bulan Muharram, tak sama dengan bulan Rabiul Awal, tak sama dengan bulan Safar, tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Maka sebab itulah orang-orang yang beriman kepada Allah, dia buat persiapan, dia buat persediaan. Dia tidak puasa lagu tu saja. Dia belajar, dia tahu perkara-perkara yang batal ke puasa, perkara-perkara yang makruh dalam puasa, perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa sudah ada dalam pemikiran mereka. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ni Allah Ta'ala buka pintu syurga, Allah Ta'ala tutup pintu neraka, Allah Ta'ala igak setel-setel. Sebab kelebihan yang Allah Ta'ala bagi itu hanya di dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Supaya memudahkan orang-orang yang beriman kepada Allah, dia melakukan ibadah. Tafsiran ulama yang kedua, sebahagian daripada ulama kata wa yahtamilu ayyakuna al-muradu al-majaz. Maknanya maksud hak Nabi raya itu adalah sebagai perumpamaan. Perumpamaan bagaimana? Isyaratun ila kasrati thawabi wal afwi. Allah Ta'ala kata, Nabi kata buka pintu syurga. Segala pintu Allah Ta'ala buka. Menunjukkan bahawasanya kasratus thawab, banyaknya pahala, banyaknya kemaafan yang Allah Ta'ala tunggu nak bagi kepada orang yang berpuasa, as-saimin. Mohon ampun kepada Allah, mengangkat tangan memohon ampun, mintalah doa berapa pun minta. Kerana bulan Ramadan ini kasratus thawab, Allah Ta'ala nak bagi pahala yang banyak kepada as-saimin, kepada orang-orang yang berpuasa, dan Allah Ta'ala nak ampunkan dosa-dosa orang yang melakukan kesalahan. Sebab itulah Nabi SAW menganjurkan kepada kita apabila kita berada dalam bulan Ramadan, kita banyakkan berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna. Sampai ke akhir lah. Kalau sore afu anni sampai ke akhir, baca doa ini. Dianjurkan oleh Nabi SAW supaya kita sentiasa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakunu tasdifuhum an asyaduna asya. Maknanya Allah Ta'ala kata sini, Allah Ta'ala belenggu setan, Allah Ta'ala ikat setan ni nak ayatnya nak mudah bagi orang-orang yang nak melakukan ibadat ni dengan baik, dengan sempurna, tidak ada gangguan, tidak ada masalah. Itu gambaran orang panggil yang disebut oleh Nabi SAW. Sebab itulah hamba sebut tadi, Allah Ta'ala bagi kelebihan, iaitu Allah Ta'ala mengangkat darjat dan juga kelebihan orang-orang yang berpuasa. Pendek kata kak, dalam bulan Ramadan ni tak ada masalah gapo. Nak baca Quran pun tak ada masalah, nak melakukan ibadat-ibadat baca hak lain-lain pun tak ada masalah. Sebab Allah Ta'ala orang panggil bagi seluah-luahnya peluang kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kelebihan yang Nabi SAW sebut kepada kita tadi, yang kedua, iaitu apa? Antaranya yang disebut oleh Nabi SAW, takthirus sadaqat. Allah Ta'ala suruh kita banyak bersedekah. Apabila orang yang bersedekah ni, apabila orang yang berpuasa ni bersedekah,
maka banyaklah kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Sebab itulah hamba pernah sebut dulu sini, sebelum masuk dalam bulan Ramadan, kita kena jadi orang hok kaya. Kita kena jadi orang kaya dalam bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni kita nak bagi sedekah yang banyak. Nak bagi sedekah yang banyak tepat. Di masjid kita, di tempat mana-mana. Kerana kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang berpuasa ini, iaitu banyak kelebihan apabila melakukan orang panggil ibadat berpuasa, lepas tu dia bersedekah. Sebagai contoh, kita ni berada pada hari Jumaat. Kali kita nak pergi semaya Jumaat, kita bawa pitih banyak-banyak. Kita letak 50 riyal kau dalam poket, letak 100 riyal kau dalam poket, contoh. Untuk apa? Untuk kita bagi sedekah. Apabila petugas masjid jumpa lalu depan kita, kita hala pitih untuk kita bagi sedekah ke masjid-masjid kita. Kita nampak orang minta sedekah dan juga sebagainya, maka kita kena banyakkan bersedekah. Program-program orang panggil sahur, program-program ihya Ramadan, lepas tu pula iftar jama'i, banyak lagi. Duit-duit hak kita boleh bagi sumbangan kepada saudara-saudara kita, kepada mana-mana pihak, supaya apa? Supaya kelebihan di dalam bulan Ramadan tadi kita dapat. Lagi takfirul khati'at. Dalam bulan Ramadan juga Allah Ta'ala akan mengampunkan, akan membersihkan orang panggil khati'at, kesalahan-kesalahan kita, kesilapan-kesilapan kita. Allah Ta'ala bersedia untuk mengampunkan, untuk orang panggil memberikan, orang panggil pengampunan dengan apa kesalahan yang kita lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadanu ila Ramadana mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kaba'ira au kama qala. Ramadan pada tahun ini contoh dengan Ramadan yang akan datang, mukaffiratun, akan mengampunkan dosa-dosa di antara dua Ramadan. Maknanya Ramadan pada tahun ni, dia juga nak tunggu Ramadan tahun depan ni, di antara dia tu ma bainahunna mukaffirat. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita iza jtanabal kaba'ir, kecuali apabila kamu tidak melakukan dosa-dosa besar. Selagi mana kita tidak melakukan dosa-dosa besar, maka setahun Ramadan tahun ni, Ramadan akhir datang tu, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kita sekiranya kita tidak melakukan perkara-perkara dosa-dosa besar. Ini benda yang jarang-jarang Allah Ta'ala bagi, dan satu-satunya Allah Ta'ala bagi ni, iaitu tidak lain tidak bukan apabila kita berada di dalam bulan Ramadan. Maknanya kesalahan yang kita buat, kesalahan kecil, maka insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan dosa kita. Begitu juga dengan sabda Nabi yang lain, hak kita dengar sama-sama dah. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Siapa-siapa yang betul-betul berpuasa di dalam bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan rasa rendah diri, mengharapkan balasan daripada Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa yang telah lalu dan juga akan datang. Sebab itulah sifat orang yang beriman kepada Allah ni, dia buat persiapan.
Dia buat persiapan, dia buat persediaan. Dia tidak masuk dengan begitu saja. Dia tidak masuk dengan pejam mata. Dia ada persiapan. Kerana tadilah kelebihan-kelebihan yang banyak Allah Ta'ala bagi di dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala tak bagi di dalam bulan-bulan yang lain. Kita berdoa kepada Allah ni boleh rejak lagi, supaya Allah Ta'ala sempatkan kita dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. 3 bulan dah kita berdoa kepada Allah, biar Allah Ta'ala sempatkan kita di dalam bulan Ramadan. Maka 2 bulan dah kita buat persiapan, 2 bulan dah kita buat persediaan, supaya masuknya dalam bulan Ramadan kita dapat melakukan ibadat-ibadat yang banyak. Kita dapat melakukan amalan-amalan soleh yang banyak. Kerana kelebihan-kelebihan yang disebut tadi yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Begitu juga apabila kita berada dalam bulan Ramadan, Nabi SAW royak kepada kita dalam hadis Qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Panjanglah hadis dia. Nabi kata setiap amalan anak Adam adalah baginya kecuali puasa. Setiap daripada anak Adam ini ada amalan-amalan dia. Dia buat, Allah Ta'ala bagi kelebihan, bagi pahala, bagi ganjaran, kecuali puasa. Kerana apa? Sesungguhnya ia terpulang kepada aku dan aku yang akan membalasnya. Amalan-amalan yang kita buat ni Allah Ta'ala raya ada. Boleh sikit-sikit, boleh sikit-sikit. Tapi puasa Allah Ta'ala akan bagi mengikut kehendak dia. Allah Ta'ala akan bagi mengikut orang panggil kehendak dia. Dia gapo hak dia nak, dia akan bagi. Nak bagi ni supaya dengan kita, supaya dengan anak-anak kita masuk puasa lah. Kalau dia boleh jawab banyak soalan, maka banyaklah dia boleh markah. Kalau dia jawab betul banyaklah markah. Supaya juga dalam bulan Ramadan, kalau kita banyak melakukan amalan-amalan soleh, kita baca Quran banyak pada skala, kita sedekah banyak pada skala, kita buat perkara-perkara sunat banyak pada skala, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberi banyak kelebihan kepada kita. Allah Ta'ala akan bagi banyak pahala dan juga ganjaran kepada kita. Kerana dia tengok orang ni dia buat sebagaimana hak aku nak, dia buat sebagaimana hak Nabi nak, maka aku akan bagi markah kepada dia sebagaimana hak dia jawab. Bahkan aku akan bagi bonus kepada dia. Dengan letihnya dia, dengan bersemangatnya dia, dengan jaga banyak karanya dia, maka aku akan bagi kelebihan yang banyak kepada dia. Nabi pun sebut di sini, walis-shaim farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitri wa idza laqiya rabbah fariha bi shaumih atau kama qala. Nabi kata juga dalam hadis yang sama, yaitu bagi orang-orang yang berpuasa ini farhatan, 2 kelebihan, 2 kegembiraan apabila dia akan mendapat kegembiraan tersebut. Yang pertama, iza aftara fariha bi fitri, apabila dia berbuka puasa maka dia rasa suka, gembira. Sebab apa? Sebab daripada pagi lagi dia duduk bersahur, dia jaga perkara-perkara yang membatalkan puasa, dia jaga perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa, dia jaga belaka. Sebab itulah Imam Ghazali sebut lisawam, orang panggil lisaim ni, orang yang berpuasa ni ada 3 jenis. Yang pertama Imam Ghazali sebut, yang pertama saumul umum,
puasa orang awam. Hok ada dalam masjid ni tidak orang awam ni, orang hok mengaji. Puasa orang awam ni, dia tak makan, dia tak minum je. Dia tak makan, dia tak minum sepanjang Ramadan. Hak tu je dia buat. Orang puasa dia puasa. Orang buka dia buka. Tu je puasa orang awam. Yang kedua, saumul khusus. Puasa orang-orang tertentu. Ataupun disebut oleh Imam Ghazali, puasa orang-orang soleh. Puasa orang soleh ni apa? Bukan setakat dia tak makan, bukan setakat dia tak minum, tetapi anggota badan dia pun dia puasa juga. Dia puasa telinga dia, dia puasa mata dia, dia puasa hidung dia, dia puasa kaki dia, dia puasa fikiran dia daripada melakukan perkara-perkara mungkar. Jadi orang hok puasa sebagaimana orang beriman ni, maka dia akan rasa gembira dah. Iza aftara, apabila dia buka, dia rasa gembira. Alhamdulillah, aku tak dengar orang mengupak, aku tak fitnah orang, aku tak buruk orang, aku tak tengok maksiat, aku tak mikir benda-benda yang mengarut. Sehari dia jaga. Maka apabila dia berpuasa, dia rasa gembira. Dia rasa gembira, dia rasa suka. Betul, sebab itulah orang yang betul-betul puasa ni, dia gembira apabila dia buka. Bukan semata-mata buka tu, aku boleh makan go tu, aku boleh makan go ni, aku boleh buat go tu. Tak. Hak sebenarnya dia puasa tu, dia gembira tu kerana dia dapat jaga perkara-perkara tadi. Bukannya buka puasa sebab makan sedap, tidak. Itu benda yang lain. Fokusnya apabila dia berbuka, maka dia terlepas dah. Orang panggil perkara-perkara yang dilarang ketika mana dia berpuasa. Itu fokus hak Nabi sallallahu alaihi wasallam raya. Yang kedua, wa iza laqiya rabbah fariha bi saumih. Yang kedua, apabila dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apabila orang yang berpuasa ni mati, dia akan jumpa dengan Allah taala, dia akan bawa amalan-amalan yang dia buat ketika mana berada dalam bulan Ramadan. Dia boleh royak, aku puas hati, aku buat orang panggil perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh, perkara-perkara yang Nabi larang, aku buat sepanjang Ramadan aku. Maka bila aku mati, aku berjumpa denganmu wahai Allah Ta'ala, aku rasa puas hati dengan amalan-amalan puasa aku, dengan amalan-amalan lain di dalam bulan Ramadan, aku puas hati. Sebab itulah orang yang berpuasa ini dia rasa gembira apabila jumpa dengan Allah Ta'ala. Wal'iyazabillah, hak bimbangnya kita jumpa dengan Allah, Allah Ta'ala tak terima puasa kita. Allah Ta'ala lepar puasa kita. Cuba dengan kita buat ketakhijah lah. Kita buat ketakhijah ke, kita buat orang panggil tesih ke berapa, kita jumpa dengan supervisor kita, kita jumpa dengan musyrik kita, dia lepas. Apa? Tak layak. Sebab tidak ikut spek. Sebab tidak ikut peraturan, tidak ikut hak gapo kita nak, maka orang panggil gapo, ketakhijah kita ditolak, tesih kita tidak diterima. Tu dengan manusia. Apatah lagi apabila kita jumpa dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tengok satu persatu. Maka kita minta doa dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima Ramadan kita. Allah Ta'ala terima orang panggil amalan-amalan yang kita buat di dalam bulan Ramadan. Gapo lagi kelebihan? Orang-orang yang berpuasa ni juga Allah Ta'ala sediakan kepada kita satu syurga khusus kepada orang-orang yang berpuasa. Iaitu apa? Iaitu royan, pintu. Allah Ta'ala sediakan pintu. Inna fil jannati baban yuqala lahu royan.
Allah Ta'ala dalam syurga, Allah Ta'ala ada satu pintu yang dinamakan pintu Rayyan. Syurga yang mana pintu-pintu dia ni, masuklah kamu orang-orang yang berpuasa melalui pintu Rayyan. Yudkhalu minhu as-saimun yaumal qiyamah. Puak-puak kita ni insya-Allah mudah-mudahan akan masuk ke syurga melalui pintu tadi. Disediakan kepada orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Orang lain tak boleh masuk. Orang masuk dalam itunya orang-orang yang berpuasa. Yuqalu aina saimun. Maka Nabi kata, mana Allah Ta'ala raya? Manakah? Di manakah orang-orang yang berpuasa? Fayadkhuluna minhum. Pakak-pakak masuklah kamu melalui pintu tersebut. Maka faiza dakhala akhiruhum ughliqa. Bila masuklah belakang orang-orang yang puasa ni, dikunci pintu tersebut. Falam yadkhul minhu ahadun. Maka orang lain tak boleh masuk dah. Ni tak ada lagi orang panggil dalam syurga ni. Allah Ta'ala bagi kepada orang lain pintu-pintu hak lain kecuali as-saimun, kecuali puasa, kecuali orang-orang yang berpuasa yang mana kelebihannya sangat-sangat banyak. Jadi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita gunakanlah kesempatan yang ada. Kita gunakanlah masa yang ada ini untuk kita betul-betul struggle, betul-betul cawak kotak. Ambil kelebihan hok ambo royak tadi, hok ustaz-ustaz lain hok royak, hok orang-orang lain royak, kita dengar belakang dah. Cuma tunggu kita buat sahaja. Tunggu kita amalkan sahaja untuk kita rebut kelebihan tadi yang Allah Ta'ala tunggu kita buat saja. Tapi nak buat benda tu, nak baca Qurannya, nak bersedekahnya, nak buat perkara-perkara baik, tidak dapat tidak. Diri kita kena bersih, dalaman kita kena kuat. Kerana kiri kanan kita ada perkara-perkara yang boleh mengganggu amalan-amalan kita. Banyak perkara yang boleh menggugat orang panggil keimanan kita, boleh menggugat orang panggil amalan-amalan soleh kita. Maka ianya memerlukan kepada kekuatan, memerlukan kepada semangat, memerlukan kepada kesungguhan. Dan kalau kita tengok banyak cabaran-cabaran yang ada dalam dan juga ada di tepi kita. Amo boleh sebut contoh mudah ya. Di rumah kita ni ada TV. Setiap daripada kita ni ada televisyen, ada TV. Tak kira lah 10 HC ke, 12 HC ke, 40 HC ke. Dia kita tahu barang-barang yang ada dalam itu. Barang-barang yang ada dalam itu kita tahu. Maka kita tanya iman kita masing-masing. Kita tanya diri kita masing-masing, bagaimana kita nak berhadapan dengan benda yang kita tengok tiap-tiap hari. Kita tengok tiap-tiap hari barang yang dalam tu, tiba-tibanya Ramadan. Bagaimana kita nak berhadapan? Kalau tengok perkara-perkara baik tu tak apa. Sekiranya tengok perkara-perkara yang tidak baik dengan sengaja, ni benda-benda yang dengan tidak secara langsung ia boleh mengganggu gugat orang panggil keimanan kita, boleh mengganggu gugat amalan-amalan soleh kita kerana perkara tadilah. Ni benda-benda lagu ni kita khabar ke ataupun tidak, tetapi ianya akan berada dalam rumah kita. Kecuali kita buku dengan kain kuning. Tu lain lah. Buku dengan kain kuning letak dalam stor, selepas bulan buka balik, tu lain lah. Tapi kalau duduk sengih dalam tu, pakak-pakak fikirlah, pakak-pakak beringat, kerana ini cabaran kita. Kalau kita tak tengok, anak bini kita tengok. Ini cabaran-cabaran yang Allah Ta'ala nak menguji keimanan kita, nak menguji kesabaran kita. Bagaimana kita nak betul-betul orang panggil gapo, iza laqiya rabbah,
apabila kita berjumpa dengan Allah Ta'ala, kita boleh serahkan puasa kita itu kepada Allah Ta'ala dengan rasa gembira, dengan rasa syukur. Sebagaimana disebut tadilah, kita jaga perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Kita jaga perkara-perkara yang boleh membatalkan orang panggil puasa kita. Maka ia memerlukan kepada kesungguhan, memerlukan kepada kesedaran, memerlukan kepada banyak perkara. Dan insya-Allah dengan doa kita, dengan pengharapan kita, dengan kesungguhan kita, mudah-mudahan bulan Ramadan ni bulan yang mulia, maka kita angkat tangan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan kita. Akhir sekali hamba nak ulang hadis yang pernah hamba sebut sini dulu, iaitu bagaimana sahabat Nabi tanya Nabi SAW berkenaan dengan ciri-ciri ahli syurga dan ciri-ciri ahli neraka. Sahabat Nabi tanya, ketika mana dia tanya, adakah kita ni, kami ni yang masih hidup, kami ni boleh tahu sama ada kami ni ahli syurga ataupun ahli neraka? Maka Nabi kata, ya, walaupun kamu masih hidup, kamu tahu sama ada kamu ni ahli syurga ataupun kamu ini ahli neraka. Maka sahabat Nabi tanya, kalau kami ni tahu kami ni ahli syurga ataupun ahli neraka, kenapa kami perlu bersibuk-sibuk melakukan amalan-amalan soleh? Maka Nabi SAW jawab, kullun muyassaru lima khuliqalah au kama qala. Nabi kata, kamu akan dipermudahkan apabila melakukan sesuatu perkara. Maksudnya apa? Apabila kamu nak mudah baca Quran, nak baca Quran mudah, nak qiyam mudah, nak melakukan amalan-amalan sunat pun mudah. Allah Ta'ala mudah. Apabila kamu melakukan amalan-amalan baik, insya-Allah itulah amalan-amalan ahli syurga. Sebaliknya, nak baca Quran malah, nak qiyam pun malah, nak orang panggil nak sedekah pun malah, nak buat perkara-perkara baik jadi payah, jadi berat punggung, berat tangan, berat segala-gala. Wal iaza billahi min zalik. Itulah amalan-amalan ahli neraka. Maknanya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, buat benda baik kita akan mudah. Sebaliknya, kalau ada benda-benda maksiat, kita rasa berat, kita rasa tak betul, kita rasa tak comel, maka insya-Allah itulah amalan ahli syurga. Mudah-mudahan